Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini, Cikgu Teo akan bincangkan sistem tuas. Pertama sekali, Cikgu Teo ingin tanya, apakah alat-alat atau mesin yang awak guna setiap hari? Ada di antara awak yang akan cakap, cikgu, televisyen, mesin basuh, telefon dan sebagainya. Macam mana pula dengan mesin yang atau alat yang lebih ringkas? Contohnya pensel, pen, pembaris, gunting dan sebagainya. Hari ini kita akan bincang sejenis mesin. Nama dia tuas. Okey, apa dia tuas? Okey, tuas adalah sejenis mesin ringkas. Dan tuas ini dibina daripada sebuah palang yang berputar pada titik yang tetap. Dan ada 3 perkataan yang sangat penting ataupun 3 bahagian yang kita akan sebanyak sebut dalam video ini adalah beban, daya dan fulcrum. Okey, beban, apa dia beban? Okey, biasanya kalau kita nak tahu mana satu beban, beban adalah satu objek. Daya adalah tempat di mana tangan kamu berada. Okey, dan fulcrum adalah titik di mana palang tersebut berputar. Apakah maksud Cikgu Teo? Bila kita tengok contoh nanti, awak akan lebih faham ya. So, apakah kebaikan ataupun kepentingan tuas? Pertama sekali, tuas membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Contohnya, bila kita nak buka penutup tin, kita guna sudu. Kalau guna jari, sakitlah pula kan. So, sudu membantu, membolehkan kita buat kerja tersebut, iaitu buka tin ataupun penutup tin dengan lebih senang. Sama juga kalau kita nak buka penutup botol, kita guna pembuka botol. Kalau nak guna jari, berjam-jam pun belum tentu buka kan. So, kita guna tuas ataupun mesin ringkas untuk membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah. Seterusnya, tuas juga membolehkan kita untuk guna daya yang lebih kecil untuk melakukan kerja. Maksudnya kita jimatlah tenaga. Okey. So, yang pertama sekali, dengan menggunakan tuas, kita boleh angkat beban yang berat dengan menggunakan daya yang lebih kecil. Dan kita boleh cabut paku dengan menggunakan daya yang lebih kecil berbanding dengan kalau kita angkat terus batu tersebut ataupun tarik terus paku tersebut. Seterusnya, kita akan tengok pengelasan tuas. Sebenarnya, tuas ini boleh dikelaskan kepada 3 jenis dan nama-nama dia pun senang. Yang pertama, tuas kelas pertama. Boleh agak tak yang kedua dan ketiga? Mesti senang kan? So, kedua adalah tuas kelas kedua dan diikuti oleh tuas kelas ketiga. So, macam mana kita nak kelaskan tuas tersebut? Ini bergantung kepada kedudukan 3 perkara yang penting tadi, iaitu daya, fulcrum dan beban. Kita tengok tuas kelas pertama dulu. Dalam tuas kelas pertama, fulcrum ada di tengah-tengah. Okey, fulcrum mesti berada di antara beban dengan daya. Okey, banyak anak murid Cikgu Teo tanya, cikgu, beban mesti di depan ke? Tak semestinya. Asalkan fulcrum letak di tengah, daya di depan, beban di belakang, atau beban di depan, daya di belakang, tak kisah. Asalkan tengah-tengah itu adalah fulcrum, dia tergolong dalam tuas kelas pertama. Jom kita tengok contoh. Contoh pertama, pelayar. Okey, so macam mana kita nak tahu mana dia beban, mana dia fulcrum dan mana dia daya? Okey, macam Cikgu Teo kata tadi, tangan di mana? Bila kita guna pelayar, tangan kita kat mana? Ada di pemegang sini. So, ini adalah daya. Okey, lepas tu objek di mana? Objek yang kita nak gunting itu di mana? Objek itu adalah beban dan titik adalah fulcrum. So, kalau beban, fulcrum, daya kita susun satu baris, yang mana satu di tengah? Fulcrum. So, pelayar adalah tuas kelas pertama.
Contoh kedua, pembuka tin. Tangan di mana? Sebelah sini, so dia adalah daya. Objek di mana? Okey, penutup tin di mana? Di depan. So depan ini adalah beban. Dan fulcrum titik tu walaupun sangat dekat dengan beban, dia di belakang beban. So kalau kita sambung satu garis, beban di depan diikuti oleh fulcrum, diikuti oleh daya. So yang di antara dua-dua tu ataupun di tengah-tengah adalah fulcrum. So ini adalah tuas kelas pertama. Seterusnya kita tengok gunting. Gunting tangan di mana? Belakang. So itu daya. Okey. Objek di mana? Kertas di mana? Di depan. So itu adalah beban. Okey. Dan titik di tengah itu fulcrum. Satu garis lurus. Yang di tengah adalah fulcrum. So tuas kelas pertama. Tuas kelas kedua pula macam mana? Tuas kelas kedua sama juga, kita tengok yang tengah-tengah. Okey, untuk kelas kedua yang duduk di tengah mesti beban. Beban mesti terletak di antara fulcrum dengan daya. Okey, so sama juga seperti kelas pertama, fulcrum dengan daya boleh alih tempat. Daya di depan, fulcrum di belakang, ataupun sebaliknya, tak kisah. Asalkan beban di tengah. Kita tengok contoh ya. So contoh ni kereta sorong. Okey, tangan di mana? Belakang. So ini daya. Objek di mana? Pasir yang kita nak angkat tu kat mana? Kat tengah. So beban di sini. Fulcrum di mana? Titik di mana? Di depan. So antara tiga ni tengah-tengah adalah beban. Kelas kedua. Seterusnya pemecah kekeras. Kekeras tu maksudnya kacang lah. Okey, ini dalam bahasa Inggeris nutcracker. Okey, so tangan di mana? Belakang, daya. Okey, objek di mana? Sini, so beban. Dan titik di mana? Fulcrum depan. Okey, ini boleh buka lepas tu tutup picit. Bagi kacang tu boleh dipecahkan. Okey, so ini adalah kelas kedua. Seterusnya kita tengok tuas kelas ketiga. Okey, tuas kelas ketiga ni daya terletak di tengah-tengah. Okey, so sama juga fulcrum beban boleh di depan atau belakang, asalkan tengah-tengah mesti daya. Kita tengok contoh. Yang pertama, penyepit ais. Okey, so tangan di mana? Kat tengah. So ini adalah daya. Okey, objek di mana? Depan. So ini beban. Fulcrum belakang. Satu garis lurus, tengah mesti daya. Okey, next kita tengok joran. Okey, pergi pancing ikan kan. Okey, tangan di mana? Biasanya taklah kot. Tangan letak sini, kat belakang sikit sini. Okey, tak apa. Tengah ke belakang sikit, asalkan dia di antara fulcrum dengan beban. Okey, fulcrum di mana? Belakang, titik ni. Okey, bila kita angkat joran ni, sini tak bergerak. Dia berputar antara titik ni. So ini adalah fulcrum. Okey, beban ialah objek. Kita guna pemancing untuk apa? Pancing ikan kan? So ikan di mana? Depan. So itu beban. Sambung titik ini, daya di antara fulcrum dengan beban. So ini adalah kelas ketiga. So itu sahaja daripada Cikgu Teo untuk video ini. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Bye! Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.